Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, anak-anak murid yang dikasihi sekalian, hari ini kita sambung mata pelajaran Faraid darjah 4 murid-murid Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor bagi tajuk Pengenalan Ilmu Faraid siri yang ketiga. Baik anak-anak murid yang cikgu kasih sekalian, sebelum kita meneruskan pelajaran kita pada hari ini, suka cikgu untuk mengulang semula pelajaran kita pada minggu lepas, iaitu berkaitan dengan rukun musakai. Rukun musakai, ingat lagi tak? Ada 3. Pertama, waris. Kedua, waris. Dan yang ketiga, maurus. Okey, syarat musakai, kalau bagi mewaris tu, pastikan memang mewaris tu telah meninggal dunia. Yang kedua, waris masih hidup. Dan yang ketiga, waris ada hubungan dengan si mati. Sebab musakai ada 4, kerabat atau nasab, nikah yang sah, walak dan baitul mal. Baik, hari ini kita sambung 1.7 kewajipan sebelum membahagi pusaka. Hak-hak yang wajib disempurnakan apabila mati seorang menurut susunan tertib sebagaimana yang cikgu paparkan di hadapan. Okey, yang pertama, perbelanjaan untuk menguruskan jenazah. Segala perbelanjaan untuk menguruskan jenazah, sama ada menyewa van, sama ada kelengkapan kapan, upah orang menggali kubur, semua perbelanjaan menguruskan jenazah. Okay, yang kedua, menjelaskan segala hutang si mati, iaitu yang berkaitan dengan hak manusia dan yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, melaksanakan wasiat. Okay, wasiat yang dilaksanakan tidak boleh lebih 1/3 daripada harta. Dan yang keempat, iaitu disempurnakan pembahagian harta. Baik, berkaitan dengan menjelaskan segala hutang, tadi kita tahu ada 2. Yang pertama yang berkait dengan hak manusia dan yang kedua yang berkait dengan hak Allah. Baik, contoh yang berkait dengan hak manusia termasuk bank. Okay, contohnya hutang, pinjaman, gadaian, ganti rugi dan sebagainya. Yang berkait dengan hak Allah Ta'ala pula contohnya seperti fidyah, zakat, nazar, upah haji fardu. Jika semasa hidupnya si mati tadi dia mampu untuk melakukan haji tetapi tidak mengerjakannya, sempat untuk mengerjakan haji, maka warisnya kena mengupah orang lain untuk mengerjakan haji dan diniatkan ke atas si mati tadi. Seterusnya kita lihat 1.8, golongan yang boleh mempusakai dan tidak boleh mempusakai. Okey, yang pertama kita lihat ada 4 ni . Yang pertama, boleh mempusakai dan boleh dipusakakan. Boleh mempusakai dan boleh dipusakakan. Maksudnya dia boleh dapat harta dan sekiranya dia meninggal, hartanya tu boleh dibagi kepada waris-waris dia. Siapakah dia? Iaitu contohnya seperti ibu, bapa dan anak dan kerabat yang lain lah. Okay, yang kedua kita lihat boleh mempusakai dan tidak boleh dipusakakan hartanya. Sekali lagi boleh mempusakai dan tidak boleh dipusakakan hartanya. Maksudnya dia boleh mempusakai harta si mati, tetapi harta dia tak boleh dipusakakan kepada siapa-siapa. Okey, siapakah orangnya? Iaitu semua Nabi alaihimussalat wassalam. Oleh itu, semua harta yang ditinggalkan oleh Nabi setelah Nabi wafat, ianya semuanya menjadi sedekah. Okey, yang ketiga, tidak boleh mempusakai dan boleh dipusakakan hartanya. Maksudnya dia tidak boleh mempusakai, dia tidak boleh dapat harta. Dan boleh dipusakakan, tapi hartanya tu boleh dipusakakan kepada orang lain. Siapakah dia? Iaitu hamba muba'ad. Hamba muba'ad ni maksudnya separuh hamba. Contohnya, 2 orang berkongsi membeli seorang hamba. Lalu salah seorang memerdekakannya. Jadilah dia sehari merdeka dan sehari hamba. Pada hari merdekanya boleh dia bekerja
dan memiliki harta. Apabila dia meninggal dunia, boleh dipusakakan hartanya. Okey. Dan yang terakhir, tidak boleh mempusakai dan tidak boleh dipusakakan hartanya. Harta dia tak boleh nak bagi dekat orang, dan dia pun tidak boleh menerima harta daripada orang lain, daripada si matilah. Okey, siapakah dia? Iaitu hamba, hamba yang penuh lah, bukan hamba yang muba'ad tadi. Hamba dan orang murtad. Dua jenis ni tak boleh mempusakai dan tidak boleh dipusakakan hartanya. Okay, hamba juga tidak boleh memusakakan hartanya kerana mereka tidak boleh memiliki harta sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 75. Bismillahirrahmanirrahim. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ. Artinya Allah memberikan satu mithil, iaitu perbandingan seorang hamba abdi yang menjadi milik orang yang tidak berkuasa melakukan dengan bebasnya sesuatu pun. Itu ayat Quran yang berkaitan dengan hamba tidak boleh mempusakai dan tidak boleh dipusakakan hartanya. Baik, cikgu harap semua murid-murid faham dengan penerangan kita pada hari ini. Hari ini tajuk yang terakhir untuk pelajaran pertama. Baik, untuk latihan kita pada petang ini, cikgu dah sediakan 4 soalan. Soalan yang pertama, tuliskan 4 kewajipan sebelum membahagi pusaka. Yang kedua, apakah contoh hutang yang berkaitan dengan Allah? Okey, contoh tu bagilah 2 atau 3 contoh. Yang ketiga, apakah contoh hutang berkaitan dengan manusia? Yang keempat, senaraikan 4 golongan yang boleh mempusakakan dan tidak boleh mempusakai beserta dengan contoh. Baik, selamat menjawab. Sekian untuk hari ini. InsyaAllah kita bertemu pada pelajaran akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.